Assalamualaikum. Nama saya Nur Ali Fitra binti Muhammad Rizwan. Nombor pelajar 2021836424 dari kumpulan 3 akan membentangkan tentang Hari Kebangkitan bagi golongan hadapan. Definisi bagi golongan hadapan. Definisi golongan hadapan. Golongan hadapan ini ialah golongan yang terdahulu atau terkehadapan dan ianya juga dinamakan golongan as-sabiqun pada hari kebangkitan. Selain itu, golongan ini juga ialah golongan manusia yang bersungguh-sungguh menegakkan atau mendirikan ajaran kitab Allah dan mendapat rezeki dari atas dan bawah kaki mereka. Inilah golongan as-sabiqun dan muqarrabin. Sebuah pendapat mengatakan as-sabiqun al-awwalun ialah mereka yang pertama kali masuk Islam pada zaman awal kenabian Muhammad dan segera beriman kepadanya. Golongan ini juga sentiasa membela Nabi sebelum perjanjian Hudaibiyah Al-Fath berlaku. Orang yang tergolong dalam as-sabiqun al-awwalun akan dijanjikan untuk mereka masuk ke dalam syurga Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam salah satu riwayat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berbaiat kepada Ridwan yang dilakukan di bawah pohon, tidak seorang pun dari mereka akan masuk neraka. Hadis di atas juga diriwayatkan dalam surah Al-Fath ayat 18, sesungguhnya Allah telah redha kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah sebatang pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka dan menurunkan keterangan atas mereka serta memberi pahala kepada mereka, orang-orang yang mempunyai kemenangan yang dekat ataupun masa. Identiti golongan hadapan yang disebut di dalam Al-Quran. Identiti golongan hadapan yang disebut di dalam Al-Quran berkenaan siapakah orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian. Para pentafsir berbeza pendapat. Ada yang mengatakan yang terdahulu itu ialah orang yang lebih dahulu masuk syurga. Ada juga yang berpendapat orang-orang terdahulu ialah orang-orang yang lebih awal masuk Islam semasa zaman Rasulullah SAW. Ada pula yang berpendapat pengikut para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan bahawa pejuang-pejuang yang bersama-sama dengan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum dan semasa Nabi Muhammad SAW. Daripada surah Al-Waqi'ah ayat 11, Ulaikal muqarrabun. Ayat ini menjelaskan lagi siapakah golongan as-sabiqun yang disebut pada ayat sebelumnya. Mereka juga digelar dengan al-muqarrabun, iaitu dekat ataupun diambil daripada kalimah qarab. Maka al-muqarrabun di sini ialah golongan yang didekatkan di sisi Allah di mahsyar nanti. Mereka duduk dekat dengan Allah sebagai penghormatan untuk mereka. Di dunia mereka berusaha mengamalkan tauhid dan ajaran sunnah. Keistimewaan golongan hadapan pada hari kebangkitan. Keistimewaan golongan hadapan pada hari kebangkitan. As-sabiqun al-awwalun akan mempunyai tempat tinggal yang mulia, syurga Jannatul Na'im. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang terbesar. Daripada surah At-Taubah ayat 100. Diperkuatkan dalam hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang 3 masa yang mendapatkan kemuliaan dan keutamaan Muslim dan lain-lainnya, di mana Muhammad bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Kisah dan hadis palsu golongan hadapan. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membahagikan manusia menjadi 2 kelompok dan Dia menjadikanku pada kelompok yang paling baik. Seperti mana firman Allah,
dan golongan kanan daripada surah Al-Waqi'ah dan golongan kiri daripada surah Al-Waqi'ah ayat 41. Maka aku dalam kalangan golongan kanan dan aku merupakan sebaik-baik golongan kanan. Kemudian Allah menjadikan dua golongan itu kepada tiga dan dia telah menjadikan aku dalam kalangan sebaik-baik 1/3 itu. Maka itu adalah firman-Nya, golongan pihak kanan, Al-Waqi'ah ayat 8, dan bahagia yang ketiga pula ialah orang-orang yang paling dahulu beriman, mengerjakan kebaikan di dunia, merekalah orang yang paling dahulu masuk syurga di akhirat kelak. Surah Al-Waqi'ah ayat 10, dan aku di kalangan sebaik-baik orang yang mendahului. Kemudian Allah menjadikan tiga bahagian itu kepada kabilah-kabilah, lalu dia menjadikanku di dalam sebaik-baik kabilah. Sebagaimana firman-Nya, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya semula-mula kamu di sisi Allah ialah saling orang yang bertakwanya di antara kamu. Maka yang lebih keturunan atau bangsanya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Surah Al-Hujurat ayat 13. Perbandingan pendapat golongan hadapan bagi agama Kristian. Firman Tuhan iaitu Yesus mengatakan, hal pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitannya adalah mengizinkan setiap orang untuk melihatnya, menegaskan bahawa dia ada dan menegaskan fakta tentang kebangkitannya. Selain itu, tindakan ini memulihkan hubungannya dengan orang-orang kembali seperti ketika dia bekerja dalam daging. Ketika dia adalah Kristus adalah yang dapat mereka lihat dan sentuh. Salah satu hasil dari tindakan ini adalah orang-orang tidak lagi ragu sedikit pun bahawa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian setelah disalibkan, dan mereka juga tidak memiliki keraguan terhadap pekerjaan Tuhan Yesus untuk menebus umat. Dan hasil lainnya adalah fakta bahawa melalui penampakan Tuhan Yesus kepada orang-orang setelah kebangkitannya dan dengan membiarkan orang melihat dan menyentuhnya, dia dengan tegas mengukuhkan umat manusia pada zaman kasih karunia, memastikan bahawa sejak saat itu dan seterusnya manusia tidak akan menambahkan zaman sebelumnya, iaitu zaman hukum Taurat, atas dasar dugaan mereka bahawa Tuhan Yesus telah menghilang atau bahawa dia telah pergi tanpa sepatah kata pun. Dengan demikian, dia memastikan bahawa mereka harus terus bergerak maju, mengikuti pengajaran Tuhan Yesus dan pekerjaan yang telah dia lakukan.